Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, selamat berjumpa lagi. Saya ingin berada. Khabar saudara semua, saya mendoakan supaya saudara sihat walafiat. Kita bertemu. Apa khabar Nilawati Bakar? Saya nak memperbetulkan kamera ni. Nampak macam sengit. Al-Yusuf, Samad Pai, Edi Nur, apa khabar? Rajani Said, Nur Azwa, Adiwara Angkasa, Syaf of Spring. Khabar Syaf, Syuami Musa, Marzuki Makno, Saudara Mustafa Alias, Saudara Ismail Abu Hassan, Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar? Sihat dah, kita baru dah. Hujan dah. Pak Ngah, Canai, Waalaikumsalam. Saudara Mat Amizan, Cik Jun Hussein, apa khabar Cik Jun? Saudara Osman Kamel, Saudara Zubaidi, Magazat Wahid, Nazir Hashim, terima kasih kiriman pantun Rubidin, Halimah Hashim, apa khabar? Terima kasih. Munim Ahmad, bring them on camera. Rahman Bakar, Rusinin Korongot daripada Sabah ya. Terima kasih Rusinin, selamat malam bersama dengan saya. Nazrulman, Rosiah Aroy, Anggrik Rimba, masihkah lagi harum baunya. Yaya Ibrahim Man, Matip, Din Dokgan, Jeffrey Abdullah, Muhammad Azri, Azaha, Sami Pai, khabar alias Abdul Latif, Tijah Wagirin, apa khabar Jah? Rajani Said, Razali Samad, terima kasih banyak. Sign good tu, baguslah tu. Yang saya perlukan like saudara dan kita share dengan kawan-kawan supaya pencerahan yang saya dapat malam ini kita dapat berkongsi bersama. Apa khabar Puan Norella, Zubaidi Zabidi, Pok Cim, saudara Pok Cim Baharudin, Amir Dolah, Waalaikumsalam. Orang Perak, apa khabar yuk? Denakku. Nama denakku. Denak ni kalau kita mau melihara burung, denak burung. Assalamualaikum. Saudara siapa ni tadi? Alamak, Lupu Hosman. Saudara Syamsul Anwar, Eddie Deli, Manzur Kefli, Hasan Arifin, apa khabar Pak Hasan? Kuih Serah, Zahir Mat, Muhammad Isa, Him, garang. Selamat malam ya, Saudara Razali, Saudara Asma Baba. Pak Uda, apa khabar Pak Uda? Salam dari Bidor ya. Awal Pak Uda masuk, dia dapatlah saya sebut nama Pak Uda. Kalau lambat sikit tu saya terpaksa like sajalah bila tiap-tiap malam usai saya berkomunikasi dengan anda semua. Terima kasih saudara semua. Yang mana tak sempat Puan Hamidah, Syaizam, yang tak sempat saya sebut satu persatu nama, insya-Allah malam ini selepas saya selesai memberi pencerahan, kita berkomunikasi. Cuma yang dapat saya mampukan like ataupun memberi komen dan sebagainya. Saudara Mak Azmi, betul ke Datuk ada MP akan dituduh esok? Tak tahu saya. Ya, bagaimanapun saya harus memberi pencerahan dahulu. Sebenarnya saudara, sudah setahun berlalu rupanya COVID-19 menyerang dunia. Dan suasana masih belum reda. Dan malahan di beberapa negara ia terus meningkat. Negara kita juga tak tahulah macam mana jadinya ya, di seluruh pusuk dunia, di Amerika, di England ya, di negara-negara Eropah, virus corona masih terus menyerang. Dan hari ini kes terbaru di negara kita adalah 1153. Masih belum ada keredaan. Tidak sampai angka ratusan, dia masih lagi berada di paras 1153. Dengan jumlah terkumpul sudah mencapai 93,309 orang. Dan kematian hari ini adalah 4 orang. Artinya sudah 437 warga negara kita tewas oleh jangkitan virus corona. Cuma di Sabah ada sedikit pengurangan, semalam 159, hari ini 196. Cuma di Labuan ada peningkatan, semalam 19, hari ini 27. Di Sarawak juga ada peningkatan, semalam 2, hari ini 3. Di Kedah ada berkurangan. Hari ini angka single digit ya, daripada 13 jadi 6.
Di Penang masih lagi 30, di Perak semalam 82 yop, alhamdulillah hari ini 10 kan. Cuma di Negeri Selangor dia masih lagi dalam macam yoyo. Semalam dia 3 hari lepas iaitu 368, kemudian dia naik 692, kemudian dia turun 401, hari ini naik balik 441, menjadikan jumlah terkumpul di Selangor sudah 24,465 orang dijangkiti virus corona. Begitu juga di Kuala Lumpur, juga macam yoyo. 3 hari lepas 297, kemudian dia turun 197, naik balik 281, dan hari naik lagi 284 orang. Dan di Putrajaya 2 orang, tapi di Negeri Sembilan ni, aduhai man, apa khabar, macam mana ni nak buat ya? Elok dah, mula-mula 33, kemudian naik 174, dia turun 18, hari ni naik 169 orang di Negeri Sembilan. Di Melaka alhamdulillah dia kurang 31, cuma di Johor saya melihat di Johor ada trend peningkatan yang harus kita berhati-hati warga Johor ya. Sebab dia daripada 67 dia naik 77, kemudian dia turun 75, hari ini naik 156 warga Johor yang dijangkiti oleh virus corona. Di Pahang kurang, di Terengganu ada 2 saja, dan di Kelantan semalam 1, hari ini naik balik 10. Dan kita tahniahlah warga Perlis masih mengekalkan sifar COVID-19. Jadi kita cubalah mencontohi warga Perlis untuk kita berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19. Dan saya terbaca dalam viral dalam internet, dunia perubatan masih lagi dalam tanda tanya sejauh mana keberkesanan vaksin yang direka cipta oleh para saintis dan doktor di luar negara. Kerana seorang jururawat yang bernama Tiffany Dover, berasal dari Tennessee, Amerika, beliau disuntik dengan vaksin anti-COVID, dan sewaktu dia memberi penjelasan dan keterangan di hadapan media, tiba-tiba pengsan dan disahkan meninggal dunia. Ini membuatkan mengundang kebingungan di kalangan para perubatan dunia. Dan sesuatu yang agak mengherankan kita iaitu Belanda ya, Menteri Kesihatan Belanda menyatakan bahawa sejumlah 33.5 juta rakyatnya akan disuntik dengan COVID-19, dan vaksinnya adalah yang termahal, iaitu Moderna pada harga $18 bagi satu suntikan. Kerana yang termurah adalah vaksin jenis AstraZeneca pada harga €1.78. Jadi harga keseluruhan untuk suntikan tersebut adalah 279 juta kron. Dan di Malaysia warga negara juga adalah lebih kurang sama. Tapi bagaimanapun, tiba-tiba Perdana Menteri membuat pengumuman kita akan menyuntik warga kita dengan vaksin tersebut, tapi nilainya adalah 3 bilion untuk 64 juta rakyat saja. Jadi seharusnya rakyat Malaysia berhak tahu apakah ini merupakan satu kebenaran atau kesamaran. Jadi kita tidak mahu, kita perlu menghentikan segala usaha yang berselindung di sebalik untuk kesihatan rakyat, tetapi ada pihak yang mengaut keuntungan. Murah-murah ya, 3 untuk 4 juta rakyat Malaysia, nilainya suntikan itu 3 bilion. Artinya kalau keseluruhannya 5 kali ganda, mungkin 15 bilion. Jadi keadaan sebab penduduk kita adalah 32 juta orang. Kalau 6 juta 3 bilion, kalau 32 kali 5, 15 bilion. Betul ke suntikan itu? Betul ke harganya? Sebab di negara Belanda, di Indonesia misalnya, ini Jokowi menyatakan beliau memberi suntikan percuma. Jadi mungkin kalau ada kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan, mungkin kita boleh dapat percuma. Jadi G2G. Jadi ini keadaannya. Mana ni tak ada beza sebab sama-sama kedekut kembasian. Saya tak tahu ya Dojit.
saya terlepas pandang laju sangat tadi tu. Saudara Jimit, saya tidak dapat mengulas apa yang saudara lontarkan. Jadi begitulah keadaannya ya. Jadi bagaimanapun saya ingin berpesan pada teman-teman di Pantai Timur harus berwaspada kerana gelombang kedua iaitu kehadiran gelombang kedua banjir sudah mula melanda. Tadi dalam ward banyak saya tengok di Kemaman, begitu juga sebahagian di kawasan Termeluh, di Kelantan, di Terengganu dan mungkin sebahagian daripada negeri Kedah dan Perak dan Johor. Jadi kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang mudah dilanda oleh banjir. Jadi kepada saudara yang berada di kawasan tersebut, saya berdoa agar segeralah gelombang kedua yang melanda, banjir yang melanda itu segera berhenti. Sebab rakyat tengah susah ni. Di saat kita susah, ada COVID-19, wang tak dapat, ekonomi tak bergerak, tak ada kerja, ada pula. Jadi saya amat bersimpati dengan warga bangsa kita yang terjebak dalam kehidupan sukar, kesan daripada petaka yang tak diundang. Jadi bagaimanapun kita berdoalah kepada Allah SWT agar segala musibah ini segera berakhir supaya kita dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Bagaimanapun ini adalah kiriman hadis. Iaitu kita masuk bahagian bab hadis, iaitu pahala berterusan walaupun sakit dan bermusafir. Menurut Abu Burdah bin Abu Musa bahawa ia menemani Yazid bin Abu Kasyabah dalam satu perjalanan dan pada waktu itu Yazid sedang berpuasa. Jadi Abu Burdah berkata kepadanya, saya berkali-kali mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau dalam bermusafir, iaitu menempuh perjalanan yang jauh, maka dicatat baginya pahala kebaikan sebagaimana ketika ia bermukim, iaitu menetap di tempat itu dan dalam keadaan sihat. Ini hadis riwayat Ahmad yang ke 18,848. Statusnya adalah isnad siqah. Saya tak pasti apa maksudnya isnad siqah. Sebab itu saya katakan kadang-kadang saya tak nak membaca dalam bahasa Arab. Saya bukan orang yang tahu berbahasa Arab. Salah sebutannya nanti lain maknanya. Bagaimanapun pengajaran daripada hadis ini, ia menyatakan supaya kita melaksanakan amal ibadat setiap masa, khususnya kita sihat dan kita bermukim di satu tempat. Kerana kalau kita sakit, orang yang sakit walaupun tidak dapat mengerjakan amal soleh seperti mana ketika dia sihat, dia akan tetap mendapat ganjaran pahala semasa dia sihat dan dia melaksanakan amal tersebut. Jadi contohnya semasa dia sihat, setiap maghrib dia ke masjid dan mendengar kuliah. Jadi bila dia waktu sakit tidak dapat menghadirinya, maka malaikat tetap mencatat ganjaran pahala seolah-olah dia hadir. Allah juga memberikan ganjaran yang sama kepada orang yang bermusafir. Contohnya amalan puasa sunat yang dilakukan semasa tidak bermusafir. Jadi ketika dia bermusafir, dia tidak berpuasa, dia turut mendapat pahalanya. Ni apa ni? Kenapa babi sebab lembu atau sapi pun haram, tapi saudara Jimit, saya tak berani nak berhujah dengan soal-soal agama ini sebab saya tidak ada kepakaran. Jadi saya memilih untuk memberi pencerahan dengan cara saya dan bukan soal agama. Yang saya dapat ini adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Bukan daripada saya yang saya baca, dan saya berterima kasih kepada warga Ikram Malaysia Negeri Johor yang saban hari menghantar kepada saya kiriman hadis ini. Kerana saya yakin harapan kita juga, kita mahukan negara kita ada rahmah dan ummah sejahtera. Jadi kalau saya mohon agar media sosial saya ini tidak digunakan untuk kita berhujah soal agama. Saya tidak memilih untuk berhujah persoalan agama yang menyentuh tentang akidah dan sebagainya sebab saya tidak pakar. Saya bukan mufti, saya bukan pakar bahasa Arab. Malah kadang-kadang nak sebut bahasa Arab pun tergeliat lidah. Jadi saya berterus terang, saudara, jangan saudara salah faham. Saya cuma membaca daripada apa yang ada dalam media, dalam buku-buku, tapi kadang-kadang saya tak berani kerana buku-buku itu ditulis oleh seseorang. Jadi tapi kalau ada yang menarik itu saya kutip untuk kita kongsi bersama. Ingat saudara bahawa saya tidak mengizinkan
ruangan saya ini untuk kita berhujah persoalan agama yang boleh mengelirukan ummah. Sebab itu macam semalam apabila ada persoalan tentang warga kita, seorang wanita kita berkahwin dengan lelaki Sikh di India. Walaupun saya ada dalam wall saya dapat penjelasan daripada keluarganya, dapat penjelasan daripada seusaha kepada pegawai, kepada menteri yang terlibat. Jadi saya tak mau, saya mengambil sifat dan sikap supaya kita tidak berhujah. Kerana ini berlaku di India, tidak berlaku di negara kita. Satu. Yang kedua, kita tak tahu apakah akidahnya, apakah pegangan agamanya. Jadi saya minta lah kalau boleh jangan kita berhujah dengan sesuatu yang kita tidak tahu dan akhirnya kita menyalahkan orang. Dan ini juga boleh memesongkan pemikiran orang. Kalau di Malaysia ini kalau berlaku benda begitu, boleh kita berhujah. Ini negara orang, mereka ada cara dia. Kita tak tahu. Tapi tiba-tiba kalau saudara nak menyalahkan menteri itu pun tak boleh juga. Halal asal asal daripada mana? Dari perkataan Allah yang saya minta maaf. Kadang-kadang kita bermain dengan kata-kata begini yang boleh membuatkan kita tidak sempurnalah kehidupannya. Saya kadang-kadang pun bila saya baca sebelum nak tidur tu terngiang seriau juga. Kita kalau boleh biarlah selama sepanjang hayat waktu kita ada ini, yang sementara di dunia yang fana ini, kita menjernihkan pemikiran, kita mencari seramai mungkin sahabat. Kalau saya memberi pencerahan pun sekadar yang saya tahu. Saya tidak boleh mengaku bahawa saya tahu semuanya. Saya minta maaf saudara ya, kalau saudara mengajak saya untuk berdebat soal agama, saya minta maaf. Walaupun saya tahu bagi saya perdebatan agama tidak seharusnya dibuat secara terbuka. Ya, surat diksi menghantar pada saya 1, 2, 3, 4, 5 kiriman hati. Jadi hati yang lara. Ya Ibrahim mematik betul, terima kasih ya. Jadi bagi saya itulah. Kalau kita nak berhujah, bagi saya yang saya tahu soal politik. Mari, ayo kita berhujah. Tambah-tambah lagi kalau menyentuh soal bangsa saya. Jadi perjuangan kita. Bagaimanapun saya masih lagi tidak lupa untuk masuk ke bahagian e-commerce. Saudara mungkin marah dekat saya, nak marah pun marah lah saudara, apa nak buat. Ya. Kalau kerana itu saudara membenci saya, bencilah saya. Kerana untuk mewar-warkan. Bagi saya hidup ini terus berniaga. Kerana tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Daripada 10 sumber rezeki, 9 datangnya daripada perniagaan. Jadi e-commerce saya tidak lain tak bukan, kalau saya lah buku-buku saya yang saya tulis sendiri, itu saya bertanggungjawab. Bolehlah berhubung dengan Azhar untuk mendapatkan buku-buku rahsia yang terpendam dan diary Allahyarham Datuk Arun di penjara, diary dari penjara. Jadi hubungi beliau 0113341241. Dan kalau saudara nak merasa dia punya mak dia punya ini kuih bahulu berdal atau rendang tok dan kepek-kepek sebagainya, hubungilah Azhar. Ataupun kalau tak dendeng manis Siti Fareha, itu menantu saya, hubungi beliau 017-711-4300. Boleh juga saudara nak mengirimkan apa-apa produk saudara dan sebagainya. Cuma saya katakan produk itu mestilah yang saudara hasilkan. Jadi saya tak maulah nak menghilangkan baju Adidas ke kasut dan sebagainya. Kerana saya tengok dalam wall banyak. Saya tengok e-bundle ke i-bundle dan macam-macam. Ya saudara. Jadi itulah setakat hari ini yang termampu saya. Kalau saudara ada kiriman, insya-Allah saya akan war-warkan. Baik saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah mencari teman sejati. Sebelum saya membuat ulasan mencari teman yang sejati, kita baca juga pantun Pak Nazil. 2 rangkap. Dia kira banyak, tapi saya memilih tiap malam saya akan buat 2 rangkap. 2 rangkap pantun Pak Nazil katanya, pergi sementa sampainya petang, dari keluang lenguhnya kaki. Alam semesta luas terbentang, ambillah peluang mencari rezeki. Pergi ke hulu kena menyusur, di bawah redup seperti biasa. Kita perlu bertolak ansur, baru hidup aman sentosa. Itu kena pantun Pak Nazil.
Dan tidak lupa juga pantun semangat teman saya ni, saudara Jamil Idris. Beliau adalah teman saya waktu dalam pergerakan pemuda. Kata saudara Jamil Idris, layang-layang bertali benang, putus benang berganti tali. Sejarah perjuangan harus dikenal. Janganlah maruah mudah dibeli. Saudara, jadi kita sekarang ini masuk tentang mencari teman sejati. Walau bagaimanapun, saya masih lagi menerima persoalan tentang e-moratorium. Yang saya katakan hari ini, hari Minggu, tak dapat saya nak jawab. Cuma pesanan saya, kalau saudara ada orang mendatangi saudara untuk merampas kereta atau kenderaan, jangan tolak ansur, terus hubungi pihak polis. Biarlah polis menyelesaikan soal ini, sebab tidak ada undang-undang yang membolehkan mereka menarik ataupun merampas kenderaan milik saudara walaupun saudara berhutang dengan pihak bank ataupun institusi kewangan, kerana kerja-kerja begitu cuma boleh dilakukan pada hari kerja biasa. Dan apa yang saya difahamkan, saya kekhawatiran, saya mesti mengingatkan, sebab ramai saudara dah ada yang, sebab bila dah longgar PKP ini, ada yang pergi balik ke Pulau Pinang dan sebagainya. Berhati-hati, sebab mat tarik kereta ni dia menunggu di R&R. Jadi kalau saudara didatangi oleh siapa R&R itu, jangan layan. Kalau ditanya, encik ni buat tak tahu, masuk kereta jalan. Sebab rampukan tengah jalan ni. Jadi saya mengharapkan supaya kita berhati-hati. Waktu kita tak ada duit ni, waktu inilah mereka mahu melakukan jenayah, rampukan siang hari, maksa kita keluar duit dan sebagainya. Mereka bukan tak tahu, kalau kita ada duit boleh kita bayar. Dan besok, mulai besok saudara masuklah sebanyak mungkin. Kerana apa yang sedang saya dipahamkan, mulai besok saudara bolehlah memulakan pertanyaan dan permintaan untuk pengeluaran kumpulan wang sebelum kerja. Tapi bila nak dapatnya tak tahu lagi. Sehingga hari ini belum ada lagi pengumuman daripada kumpulan wang sebelum kerja berhubung dengan pengeluaran wang dan sebagainya. Sama ada I Sinar ke, I Malap ke, I Gelap ke, I Hate You ke, itu tak tahulah saya. Tetapi sebab tu saya katakan tak sepatutnya mereka bersikap begitu. Orang tengah susah ni, dalam keadaan pula banjir, hujan, tak ada kerja dan sebagainya. Mereka langsung tidak memikirkan soal rakyat. Tak apalah, kita sama-sama bersabar saudara. Kita rakyat ni sentiasa begitulah. Kadang-kadang orang berkata bahawa kita ni mentimun, mereka itu durian. Benar, mereka itu durian, kita timun. Tapi tunggu masanya. Ada waktunya bila durian itu menjadi tempoyak, kita akan lenyek mereka dengan timun tu. Ini bagi saya, musim pilihan raya dah dekat. Tak apa, kita sabar. Saya tahu, saya juga bersempati dengan saudara, sebab bukan hanya saudara, keluarga saya juga yang terlibat. Kadang-kadang menghubungi saya, berjumpa dengan saya, nak keluar duit seksanya, bukan duit mereka, duit pencaruman. Tapi apa nak buat, kita mempunyai kerajaan yang sebegitu, mempunyai pimpinan kerajaan yang tidak tegas, yang tidak ada keprihatinan pada kehidupan rakyat. Marah saya, tapi saya tak naklah bercakap lebih daripada itu. Sebab sekarang ini kita nak bercakap mencari teman yang sejati. Bagaimanapun, saya sebentar tadi saya menerima kiriman agak lewat daripada saudara Fuad Rahman. Saudara Fuad ni bersama dengan saya waktu beliau bertugas di Usaha Melayu dulu. Kiriman saudara Fuad ni agak menarik juga. Dia kata, pula dah. Dulu masa dalam kerajaan Pakatan Harapan, tidak pula mereka bersuara tentang GST. Sekarang dia kata rindu pula. Apabila kenyataan daripada ahli Parlimen Tebrau, Stephen Chong, dia kata saya rindu GST. Itulah saya kata, kebenaran itu akan wujud dengan sendirinya. Cuma setiap kali kamu mau membela kebenaran itu, maka setiap kali itulah kamu dilihat salah. Saya ingat lagi waktu musim GST ini dulu, yang menjadi orang yang terlalu sasarannya adalah Datuk Ahmad Maslan. Teruk pula kena. Dia budak berusaha nak membela, maka setiap kali dia membela, setiap kali itulah dia lihat salah waktu itu. Jadi menurut Stephen Chong, beliau merupakan sebagai accountant. Dia kata menurut dia sebagai seorang accountant, walaupun akta cukai jualan 2018 sudah dilaksanakan, namun sistem GST lebih baik daripada sistem jualan dan perkhidmatan yang digunakan pakai sekarang, SST. Sekarang nak minta balik. Dulu bagai nak arak dia kata. Dan kita, khususnya Parti UMNO Barisan Nasional, diserang kerana GST.
Jadi rakyat sudah dapat melihat siapa benar, siapa salah. Sebab dia kata sebagai seorang accountant, saya masih merindui GST. Dia merindui GST. Baru kamu tahu. Dulu kamu kata kita tak betul. Terima kasih Saudara Fuad atas kiriman itu. Menjelaskan kepada kita bahawa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu adalah satu yang benar. Bukan untuk memerah rakyat macam sekarang. Sekarang ni rakyat tertekan bagai nak agak. Dan mereka langsung tidak peduli pun. Sebab itu, bila Saudara Makno, ni sahabat saya ni, Tok Makno, Saudara Makno ni, dia duduk di Rawang. Dia kalau sesekali dia kirim pada saya ni garang. Saya kadang-kadang ketawa. Ada kalanya saya nak pakai, ada kalanya tak berani nak pakai. Sebab kalau dia marah tu, maaf sajalah, tak berani saya nak pakai. Tapi yang ini persoalannya agak menarik. Dia kata, Majlis Presiden mendengar kabar katanya semua Presiden Parti Ikatan PN dah tanda tangan. Apa muslihatnya? Tak tahulah. Kancil mana yang menipu gajah ni katanya. Takut-takut jadi tong sadin nanti. Sekarang pun nampak pepat tapi rencung di dalam. Ingatlah, tiada sesiku yang lurus. Itu kata Tok Aki. Jadi agak menarik kiriman begitu. Jadi dia mempersoalkan tentang kabarnya Parti Ikatan Perikatan Nasional menandatangani Majlis Presiden. Ini perlu diberi penjelasan. Begitu juga hari ini saya melihat kenyataan. Ini kenyataan orang yang mula gementar apabila Datuk Tauhidin Hassan. Beliau menyanggah kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajidi, berkaitan perbincangan mengenai pengagihan kerusi antara PAS, UMNO dan Perikatan Nasional. Dia kata kenyataan Datuk Ashraf itu tidak mewakili pendirian sebenar UMNO. Pula dah. Datuk Ashraf ni berada dalam saf kepimpinan Majlis Kerja Tinggi UMNO. Setiap kali perbincangan, sama ada dalam Muafakat Nasional, sama ada di Majlis Kerja Tertinggi ke, ataupun Biro Politik, Datuk Ashraf Wajidi ada dalam tu. Jadi kata tak sah macam mana pula. Jadi dia kata sebarang kenyataan rasmi berhubung urusan berkenaan terutama membabitkan antara PAS dan UMNO hanya boleh dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Itu dia kata saya kira Ashraf Wajidi bukan Presiden UMNO. Jadi biarlah Presiden UMNO yang buat kenyataan itu. Sebab PAS sendiri, Ketua Pemuda PAS pun tak pernah buat kenyataan seperti itu. Jadi saya tidak mahu mengeluarkan sebarang komen mengenai ini. Nah soalnya sekarang ni, bila Ashraf buat kenyataan begitu, yang kau nak sanggah, yang kamu sebagai Susah Agung mengamini PAS, apakah itu kenyataan Susah Agung Presiden PAS? Apakah kenyataan Susah Agung Barisan Nasional merupakan pendirian Presiden Barisan Nasional? Apakah kenyataan daripada Susah Agung Parti PBN merupakan pendirian Presiden PBN? Mereka sekarang ni sebenarnya dalam keadaan busak, takut. Khalid Darif malah dah nak cakap pasal KLSP ni. Ibarat cakap masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul saudara Khalid. Tak usah kita bercakap lah benda tu. Besok kalau yang ada internet, masuk saja. Tapi persoalan sekarang ni, kita mencari teman yang sejati. Sewaktu UMNO menandatangani piagam, sebelum piagam Muafakat Nasional ditandatangani, waktu itu adalah permuafakatan antara UMNO dengan PAS. Dan saya masih terngiang-ngiang lagi di Dewan Merdeka itu lagu mencari teman sejati. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, berhati suci untuk meneruskan perjuangan ini. Tapi apa jadi? Apabila Perikatan Nasional berubah menjadi, apabila Muafakatan Nasional berubah menjadi Muafakat Nasional dan dimeterai perjanjian antara Tuan Guru Haji Hadi dengan Datuk Zahid Hamidi, maka wujudlah piagam. Satu perjanjian piagam ini bukan boleh main-main. Piagam ini ditandatangani memperlihatkan dan mempereratkan ataupun menjitukan serta memastikan bahawa muafakat antara UMNO, warga UMNO dengan warga PAS terjalin erat. Waktu itu, peristiwa itu teriring dengan tangisan air mata. Ini bukan air mata buaya, Datuk Tauhidin. Ini bukan air mata buaya yang menangis itu baru berlakon. Tidak. Air mata yang suci, ikhlas di kalangan warga UMNO dan warga PAS.
Tapi kenapa anda yang berada dalam saf kepimpinan PAS boleh merelakan untuk mengundang parasite musuh menyertai Muafakat Nasional? Dan anda memilih untuk berada dalam Perikatan Nasional yang anda sendiri tahu Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu, PPBM ni, matlamat niat tak lain tak bukan nak membunuh UMNO. Anda memilih untuk bersahabat dengan UMNO. Anda memilih untuk bersama mewujudkan satu perpaduan. Jadi apakah itu satu keikhlasan? Bayar ram, adakah piagam dibuat cara terdesak? Tiada keikhlasan? No, bayar. Piagam Muafakat Nasional sebulan perbincangan. Saya turut hadir, saya turut memerhatikan. Sebulan lamanya. Dicari segala kata-kata yang terbaik dalam muafakat itu untuk menjalin tidak lain tak bukan matlamat nawaitunya satu, supaya anjung kuasa di Putrajaya itu tampuknya dipegang ataupun dimiliki oleh warga bangsa Melayu Islam. Full stop, Kalash. Itu Muafakat Nasional. Tapi kenapa mereka mengundang? Dah tahu PPBM ini musuh UMNO. Dah tahu PPBM ini nak membunuh UMNO. Buta mata sangat ke? Kalau anda seorang ahli politik, seorang bijak berpolitik, takkan tak boleh membaca. Kalau dengar bercakap, terkilat ikan di air, sudah aku tahu jantan betinnya. Porak. Kalau dengar ucapannya, kita akan bersama dengan UMNO dalam meneruskan perjuangan maha suci ini. Oh, konon nak jadilah segala ayat Quran pun timbul, bersepui-sepui, muncul. Maka berlenang air mata saya ingat lagi membaca ucapannya, yang antara orang yang mempunyai ucapan di persada waktu Muafakat Nasional ditantangani adalah Tan Sri Anwar Musa dengan Taqiyuddin. Membaca citation, membaca penjelasan. Tapi kenapa tiba-tiba saja apabila Parti Pribumi Bersatu yang ketika itu menjadi pemerintah, yang ketika itu berada di anjung kuasa di Seri Perdana, tiba-tiba saja mereka mewujudkan himpunan martabat bangsa. Berlari mereka masuk sana buat apa? Presiden UMNO jelas dia tak mau datang, dan dia menghantar ini Susah Agung kerana tidak mahu mengecewakan pimpinan PAS. Apabila Presiden PAS menyahut sarangan itu, kita terasa hati. Bibi Sabara, takilah ke publika. Ya, ini saya nak jelaskan. Kita bila terdengar benda begitu, bila PAS menyahut, mestilah warga UMNO terasa hati. Kenapa boleh dia begitu? Tak apalah. Berlapang dadalah Presiden, maka Presiden mengirimkan Susah Agung hadir. Kita ingatkan cukup setakat di situ. Rupa-rupanya teman sejati yang kita harapkan, teman sejati yang berhati mulia, mereka boleh bersama bersekongkol dengan musuh kita. Apa perasaan saudara? Apa perasaan warga PAS? Kalaulah tiba-tiba Datuk Zahid Hamidi masuk atau menyertai dengan gerombolan Parti Amanah Negara, apa perasaan? Nak soalan sekarang ni semua orang menghala pada UMNO. Yang salah UMNO. Lain tak ada. Yang salah Presiden UMNO. Yang salah pimpinan UMNO. Kesalahan mereka tak nampak. Kalaulah Parti Amanah mewujudkan satu himpunan bersama-sama dengan mereka, dengan Parti Keadilan Rakyat, PKR, membuat satu himpunan dan mengundang UMNO, secepat mungkin Presiden UMNO menjawab, saya akan hadir. Apakah warga PAS atau pimpinan PAS sanggup berlapang dada sebagaimana Datuk Zahid Hamidi demi untuk menjaga Muafakat Nasional? Apakah pimpinan PAS boleh merelakan begitu? Keadaannya sama. Situasinya sama. Ini saya nak jelaskan malam ini. Mungkin hari Minggu kita nak banyak cerita ni sebab saya tengok banyak sangat bila Taqiyuddin menyanggap Ketua Pemuda. Saya merasakan bahawa dia sudah berada dalam kepanasan. Saya harus memberi pencerahan.
Apa perasaan warga PAS kalau UMNO bersama dengan Parti Amanah atas nama Permufakatan Bangsa? Kalau PAS kata inilah masanya kita untuk membela bangsa kita, memtingkatkan martabat bangsa Melayu ini, maka Amanah bersama dengan Parti Keadilan mengundang UMNO. Dan tiba-tiba Presiden UMNO kata, saya akan hadir. Apa perasaan warga PAS? Jadi mereka tidak pernah memikir soal perasaan kita. Jadi dalam keadaan begini saya kata, apakah mereka juga berdendam pada UMNO? Yang kita cakap saban malam, bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini, tangan kanannya menghulur salam, tangan kirinya memegang berlatih berbisa untuk membunuh UMNO. Kita kata itu, PAS kata janganlah, kita mesti berlapang dada, tidak akan berlaku. Dan terbukti berlaku di pilihan raya negeri Sabah. Bukan kita mengungkit. Ini bukti jelas. Ini bukti nyata. Saya tak mau ceritalah soal apa ini perbicaraan di mahkamah, saya tak mau cakap soal itu. Tapi perbicaraan kita soal ini. Apa lagi pengorbanan yang diperlukan daripada UMNO untuk menyantuni kehendak pimpinan PAS? Macam saya katakan dululah. Bila dah bersama Nombor Pekat Nasional, tiba-tiba keluar kenyataan Dr. Mahathir perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal 5 tahun. Tak sempat Majlis Tinggi UMNO, tak sempat pimpinan UMNO untuk memikirkan persoalan ini. Dilontarkan oleh Azmin Ali, dilontarkan oleh DAP, dilontarkan oleh beberapa pimpinan dalam PBM. Dia Parti Bersatu waktu itu. Yes, mahukan supaya Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun. PAS kata bersetuju agar Dr. Mahathir dikekalkan selama 5 tahun. Apa lagi ada pada UMNO? Akhirnya Presiden UMNO berdiam diri. Dan bila diajak untuk bermufakat, maka Datuk Zahid, okeylah, kita sokonglah. Kerana selepas saja kenyataan demi kenyataan dikeluarkan, maka timbullah langkah Sheraton. Bila berlaku langkah Sheraton, UMNO yang sedang mengadakan retreat di Jeddah Baik bekerja turun ke Kuala Lumpur mengadakan pertemuan. Akhirnya, UMNO setuju menandatangani akuan bersumpah statutory declaration menyokong Dr. Mahathir. Pedih Tuhan aja yang tahu. Datuk Zahid Hamidi waktu itu telah pun di-charge, didakwa di mahkamah. Datuk Sri Zahid dan Datuk Sri Najib juga telah didakwa, kertas dah buka, semua dah kena dah. Datuk Tan Sri Shahrial Samad kena, Datuk Ahmad Maslan kena. Semua pimpinan UMNO sudah mula dihimpun, dibawa ke mahkamah. Saya nak beri penjelasan ni. Minta maaf kalau saya tak menangani Saudara Aiman, Saudara Mak Isa, Saudara Rosli, Saudara Kubaha. Saya nak beri penjelasan dulu supaya kita faham keadaan. Dan waktu itu, kita masih lagi still untuk menjalin persahabatan. Kerana kita memikirkan bahawa pimpinan PAS adalah teman sejati kita. Tak apalah, kita pun berlapang dada lah. Kerana kehendak PAS supaya kita berada dalam kerajaan. Okeylah. Asalkan bukan DAP. Tapi bila tidak berlaku begitu, Dr. Mahathir pula meletak jawatan, tiba-tiba muncul nama Tan Sri Muhyiddin. Orang yang UMNO dah pecat. UMNO dah singkirkan dia. Dan kalau mendengar setiap ucapan ni, sepanjang musim pilihan raya, lain tak ada bila cakap UMNO parti dah kelongkang. UMNO dah tak guna dah. UMNO parti penyamun, UMNO parti pencuri. Dan UMNO tu wajib dikuburkan. Tiba-tiba nak sokong. Pedih, pahit yang ditelan oleh warga UMNO. Okey, akhirnya bermusyarat Majlis Tinggi UMNO memutuskan saudara Bakut Mati, teman sejati, serang PAS tiap malam. Saya tidak menyerang PAS. Saya menjelaskan. Serang lain, kalau saya serang lain, saya menjelaskan suasana supaya semua faham apa yang dialami oleh warga UMNO. Jangan anggap UMNO ini bengong.
Sebab tiap-tiap keputusan yang dibuat oleh UMNO, kita tak buat keputusan seorang. UMNO setiap keputusan itu dibuat di majlis tertinggi. Sebagaimana yang saya katakan, pimpinan UMNO di majlis tinggi terdiri daripada mantan menteri besar, mantan menteri-menteri, mantan timbalan menteri. Dan bukan mudah untuk mempengaruhi majlis tinggi kerana masing-masing ada pemikirannya. Tapi bila disatukan acuan itu menjadi satu, jadi kita mengatakan okey, maka bersetuju. Jadi dalam keadaan begini, tiba-tiba PAS menyertai Perikatan Nasional. Ini merupakan gegaran politik yang tidak terjangka oleh kita sama sekali. Tiba-tiba saja, bukan hanya berkawan, anda berada dalam sana. Apa choice do we have? Saya terpaksa memberi pencerahan pada warga UMNO. Saya terpaksa memberi pencerahan kepada warga PAS yang mungkin ada dalam ini. Jangan berasa hati. Ini realitinya. Ini adalah kebenaran. Saya tak boleh membohongi saudara. Sebab itu saya katakan, saya bukan menyerang PAS. Saya mengatakan, okey, apa perasaan warga PAS kalau UMNO memilih untuk bersama dengan parti Parti Amanah Nasional yang dipimpin oleh Mak Sabu. Apa perasaan anda? Sebab Parti Amanah juga ada 11 kursi. Mana lebih banyak antara PBM dengan Amanah? PBM daripada 12 kursi, daripada 13 tinggal 12, daripada 12 tinggal 6. 6 kursi saja yang anda dewakan. Tapi UMNO menolak. UMNO menolak. Sebab itu ada kenyataan no Anwar, no DAP, no PAN. Kalau kita merasakan kita nak menyantuni teman sejati, dan akhirnya kita dirobek hati kita. Perasaan kita diketepikan langsung tak diindahkan. Dan hari ini Setiausaha Agong PAS menyanggah Ketua Pemuda. What type of people you are? Ketua Pemuda mengatakan bahawa Majlis Tinggi membuat keputusan. Tapi saudara kata itu bukan keputusan Presiden Parti. Presiden UMNO tidak boleh membuat keputusan seorang diri. Warga UMNO kewalakan pada Presiden bukan macam mana warga PAS walak dengan Presidennya. Kalau Datuk Zahid buat keputusan yang salah, lunyai dia kena balon dengan ahli UMNO. Kita mengamalkan kebebasan yang hakiki. Kita tidak saya tak tuduhlah pada PAS ini sembrono, saya tidak. Tapi kita berbeza. Pegangan politik UMNO adalah mengamalkan demokrasi bebas bersuara sebebas-bebasnya. Apa yang tak kena pada Presiden UMNO? Hanya kerana mewujudkan muafakat nasional, hanya kerana mengizinkan Wee Jack Singh bertanding di Tanjung Piai selama 2 minggu. Selama 2 minggu Datuk Zaid Hamidi dimaki hamon oleh warga UMNO. Tidak ada Melayu, tak ada pendirian Melayu, tak Islami. Sedangkan permintaan itu datang daripada PAS. Dan beliau berlapang dada, tak apalah. Sebab tu bila saya jumpa dengan Datuk Zahid di Tanjung Piai, dia kata, patah riuk aku mal. Ini bukan kabar TV ni, dia kata, patah riuk. Tak boleh menyantuni. Saya minta supaya warga PAS faham. Kalaulah benda ini berlaku retaliate ataupun tindak balas daripada warga UMNO, bukan kita benci pada PAS, tidak. Kita dah suka. Di peringkat akar umbi kita suka. Tak ada lagi masalah dah timbul. Bila tengok ada majlis kenduri kendara, dan kita tengok sahabat-sahabat daripada PAS hadir seperti saudara yang begitu jauh terpisah, kita berpeluk-pelukan, menyantuni persahabatan. Sebab kita meyakini bahawa inilah teman sejati dalam perjuangan kita membawa perjuangan yang maha suci ini. Tapi bila Taqiyuddin menyanggah kenyataan daripada Ketua Pemuda, kata Ketua Pemuda Ashraf Wajidi, dia tak kata lebih. Dia kata pembahagian kerusi ini, kita cuma berunding dengan Perikatan Nasional lah. Itu pun mengambil kira kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa. Sebab PAS sudah berada dalam Perikatan Nasional. Takkan kita berunding dengan PAS, kita berunding dengan Perikatan Nasional. Ini bukan perundingan namanya. UMNO tidak mengamalkan celok-mencelok, cebok-mencebok. Kita tak ciluk sana, ciluk sini. Tak.
Sekarang ni realitinya PAS dalam Perikatan Nasional. Jadi kita berundinglah dengan Perikatan Nasional. Yang Taqiyuddin merasa kepanasan apa hal? Sekarang ni saya kena fikirlah. Sebab ini 3 hari lepas Ashraf berkata perbincangan mengenai pengagihan kerusi pilihan raya antara UMNO dan PAS tidak lagi membabitkan dua parti itu. Kerana PAS secara resmi menyertai Perikatan Nasional dan ia adalah sebagai parti komponen. Jadi menurutnya kerjasama UMNO dan Barisan Nasional dengan PN untuk PRU 15 yang akan datang banyak bergantung kepada soal persafahaman dalam pengagihan kursi. Saya melihat memang kita sudah hampir dengan pilihan raya ni. Ada dengan UMNO nak bincang kursi, dengan PUN pun dia nak bincang. Macam mana ni Dr. Taqiyuddin? You ni, minda you tepat ke? Anda seorang menteri. Fikiran anda ni jelas ke? Setiausaha Agung PAS bukan warga UMNO. Buat apa kita nak dengar cakap? Saya bukan. Saya untuk memperjelaskan supaya kita tak terperangkap dalam persepsi yang muka-muka. Begitu juga kenyataan Tan Sri Allah Musa, kenyataan Hamzah. Yang kita tanda tangan ini Majlis Perunding Presiden itu berhubung soal kerajaan. UMNO jelas bahawa kita menyokong kerajaan hari ini. Kita tak nak kerajaan Melayu Islam ini tumbang. Okey. Sehinggalah PRU 15. Bukannya kita menyertai Perikatan Nasional. Tapi ini diwawarkan seolah-olah. Sekarang ni saya bersimpati dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau dimaki hamun sekarang ni. Seolah-olah dia pula bawa UMNO menyertai Perikatan Nasional. Ini tak betul. Wujudnya Majlis Perundingan Presiden adalah berhubung pentadbiran kerajaan. Palas. Bukan masalah politik. Bukan antara UMNO, PAS dan PBM. Tidak. Semata-mata pentadbiran kerajaan. Kerana UMNO merasakan kami menyokong. Begitulah UMNO menyokong, berlapang dada, berhati suci supaya Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi dia buat kerja sendiri-sendiri. Tak undang pun orang UMNO. Dia buat Majlis Tindakan Ekonomi. Tak ada. Tiba-tiba itu hari nak buatkan darurat. Ada dia bawa mesyuarat. Tak ada. Jadi keadaan beginilah yang saya perlu memberi pencerahan kepada saudara supaya kita dapat melihat benda ini dengan jelas dan nyata. Apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO mewujudkan Majlis Presiden, bukan Majlis Presiden Perikatan Nasional, kerajaan. Kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebenarnya bukan kerajaan Perikatan Nasional pun. Ini bermula daripada perkataan daripada Azmin Ali. Diikut oleh Hamzah. Kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional. Akhirnya mereka menciplak Barisan Nasional. Bendera Barisan Nasional itu sebiji di copycat. Copy and paste. Lambang apa? Cuma berbezanya lambang kapal layar, lambang dacing itu ditukar dengan lambang mereka. Warna sama, takfir sama. Waktu pilihan raya di Sabah, akhirnya rakyat pun keliru. Mana satu PN, mana satu UMNO. Matlamat mereka tak ada lain. Adalah untuk menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Matlamat mereka nak menumbangkan UMNO. Mereka untuk menjadi abang besar. Sebab itu, budak-budak dalam armada ni, mulutnya terlalu celupar. Macam saya katakan 2-3 malam lepas. Oh, sepatutnya UMNO terima kasihlah pada PBM kerana membolehkan ada orang UMNO jadi kerajaan. Kamu kena terima kasih dengan UMNO. Dengan 6 kursi kamu jadi presiden. UMNO bukan bangang. UMNO bukan bodoh. Untuk menyokong sebab kita perkiraan kita. Oh, UMNO janganlah jadi abang besar. Kita tak cakap pun kita abang besar. Cuma kita menegur kalau ada kepincangan. Bagaimana bila berlaku pengundian untuk bajet? Kita mengikut titah agung. Dikira semua tu. Agung nak begini. Supaya kita berlaku kejahatan politik. Okey.
Kemudian kalau kita batalkan bajet ini, bajet tak boleh bentang lagi. Apa jadi dengan amandemen kaki tangan kerajaan? Ini pandangan daripada bosku. Dia berkira sebab bosku pernah jadi Perdana Menteri. Jadi ambil kira segala itu apa semua, sokong. Tapi kesan daripada sokongan itu membuatkan pembangkang dalam berantakan. Hari ini antara DAP, PKR dan PEN seolah-olah sudah pecah. Kalau pecah benda begitu, saya nak bagi pandangan. Ini pandangan saya. Kalau berterusanlah percaturan politik yang dilakukan oleh Parti Pribumi Bersatu, kalau berterusanlah pimpinan PAS seperti Taqiyuddin punya pemikiran, kalau mereka berterusan, apakah salah kalau UMNO memilih untuk bekerjasama dengan DAP, dengan PKR dan PEN? Saya buka persoalan yang sudah kita fikirkan bersama. PEN Parti Islam, orang Melayu 100%. Dalam PKR dia ada lebih kurang 30. Apakah salah? Ini saya nak tanya ni, UMNO PAS memang terbaik, masuk je bersatu, semua jadi lingkup. Saudara Mak Isa, saya bersetuju. Tapi siapa yang mengundang bersatu? Jadi tak perlu masuk urusan PAS, Datuk. Kita kena cari penyelesaian sendiri. Kita dah terbagi 3, Datuk. Benar dalam keadaan sekarang ni. Ini pandangan daripada saudara Mamat Zainal. Saya harap bila kita berbincang, kita berbahas, kita berdebat dalam soal ini, kita jangan masuk ke emosi. Kita berlapang dada. Jadi jangan kita maki hamun. Kita fikir secara rasional. Apakah ada kewajarannya kita meneruskan ikatan? Memang saya cukup sedih. Kerana waktu saat kita menandatangani piagam itu, saya juga menangis. Jadi bila saudara menuduh saya koyak ke bro apa semua, bibi sabar, saya rasa kecewa. Dan tentulah bila saya begitu, saya juga jadi marah. Jangan salahkan saya untuk merasa begitu. Sebab waktu peristiwa menandatangani piagam itu, saya berada dalam Dewan Merdeka. Saya melihat kejernihan wajah-wajah mereka yang berada di atas pentas. Rupanya saya rasa bahawa saya terpedaya, saya tertipu akhirnya oleh beberapa orang pimpinan yang ada di atas. Saya tak kata Tuan Haji, Tuan Guru Rajadi, saya tak kata Tuan Ibrahim, saya tak kata Dr. Zaimidi, tapi saya tengok ada beberapa wajah di atas tu. Artinya, kalaulah mereka menangis, tangisan mereka itu adalah air mata buaya. Sebab mereka boleh menggadaikan keikhlasan warga. Saya tengok yang saya sebutkan, mata saya melihat Puteri Amira berpeluk dengan Puteri UMNO seeratnya dengan tangisan. Ini bukan perkara yang buat-buat. Begitu juga Muslimah dan wanita. Malamnya kita mengadakan satu macam simposium, berjumpa. Dan saya bertemu dengan warga PAS yang tak pernah masuk pun PWC, Dewan Merdeka. Bisik dengan telinga kita, wah hebat, alhamdulillah dapat juga kita bersama ya. Sudah ada bibit-bibit pertemuan, bibit-bibit perpaduan yang erat antara kita. Kenapa mau dihancurkan? Jadi saudara Ken, ramai akar umbi PAS masih setia dengan Muafakat Nasional dan menolak walak kepada beberapa kepimpinan PAS. Saudara Ken, saya tak tahu. Saya tak boleh menterjemahkan pemikirannya. Jadi makna dah makan cili terasa lah pedahnya. Pun saya tak nak kenapa. Tetapi bila Taqiyuddin menyanggah kenyataan Ketua Pemuda ni, saya wajar membela Ketua Pemuda UMNO. Saya warga UMNO. Bila dia kata seolah-olah apa kenyataan Datuk Ashraf itu tak boleh pakai, saya nak jelaskan. Sebab dia nak samakan, dia kata Ketua Pemuda PAS pun tak buat kenyataan. Artinya mungkin persoalan ini tidak dibincangkan dalam majlis tertinggi PAS ataupun majlis surah ulama. Inilah berbeza antara UMNO dengan PAS. UMNO sebelum membuat sesuatu keputusan, ia perlu ditapis di jawatan kuasa Biro Politik. Sebelum itu bahagian Biro Pengurusan.
Daripada pengurusan bawa biro politik, daripada biro politik bawa ke majlis tertinggi, baru diperdebatkan dan mencapai kata sepakat. Dia bukan keputusan seorang. Tapi masalahnya bila dah buat keputusan begitu, yang akan kena serang ketua-ketua lah. Nasib baiklah buat kenyataan itu adalah kenyataan daripada ketua pemuda. Maka dia diserang oleh Taqiyuddin. Bagaimana kalau yang buat kenyataan itu Presiden UMNO? Apakah wajar beliau diserang? Sebab ini kenyataannya. Sebab kita berkali-kali, Presiden UMNO berkali-kali menyatakan kita menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Sokongan itu di kalangan ahli-ahli parlimen, bukan parti. Ini dua perkara yang berbeza saudara ya. Saudara kena faham, nak bagi tahu penjelasan akar umbi. Saudara mungkin dalam 2-3 minggu lagi kita akan mengadakan mesyuarat Parlimen Agung UMNO bahagian-bahagian. Bila nak berhujah, bila nak menyatakan pendirian dan sebagainya dalam mesyuarat nanti, kena jelas. UMNO menyokong kerajaan dan bukan UMNO pesing. Sebab itu Presiden UMNO menyatakan bahawa mana-mana ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional boleh menyokong ataupun tidak kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Secara kesani Melaya, jodoh PAS UMNO tak panjang tu, retak tunggu belah aja. Dah main kawin 3, buat apa nak simpan jadi duri dalam daging. Sebab itu saya katakan saya sedih. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa mereka mengizinkan situasi ini berlaku? Apakah akan berhadapan lagi masalah perpecahan? Tujuan kononnya menurut Tan Sri Anwar Musa nak wujudkan satu pemikiran baru, nak disantunkan semua orang Melayu benang di bawah satu gagasan. Itu bagi saya pemikiran betul, satu pemikiran baru tapi yang tak akan tercapai. Dalam bahasa Inggeris dipanggil wishful thinking. Jadi Sayyidina Ali Ismail, UMNO tolong keluar dari PN. Akar umbi UMNO mahu UMNO keluar dari PN. Ini sebenarnya memang Presiden UMNO tahu. Dan ini juga ada perbincangan. Tapi belum ada kata putus. Kerana memikirkan bahawa Perikatan Nasional ini warga Sabah kita PAS. Bukan kerana nak jawatan. Of course, tentulah ada beberapa pimpinan daripada UMNO dalam majlis tinggi itu merasakan kalau putus dengan Perikatan Nasional, mereka tak jadi menteri. Sebab itu saya menyelar mereka. Mereka lebih mementingkan jawatan. Mereka lebih memikirkan tambuluk mereka sebagai menteri. Berada dalam kabinet kerajaan Tan Sri Muhyiddin pun tak memikirkan soal rakyat. Langsung tak fikir. Kalau mereka memikirkan masalah kumpulan wang simpanan pekerja, masalah moratorium yang dilontarkan, yang diperjuangkan oleh Presiden dan mantan Presiden UMNO perlu jadi keutamaan. Saya malah nak memaki hamun. Tapi itu realitinya. Kalau mereka merasakan mereka mewakili UMNO. UMNO, perjuangan UMNO, perjuangan rakyat. Sepatutnya isu kumpulan wang simpanan pekerja perlu diperjuangkan. Say whatever pun dalam mesyuarat majlis tinggi pun, dalam ada mesyuarat dalam masa kabinet, lontarkan pandangan. Memanglah kita tak tahu apa yang berlaku. Tetapi bila kita mendengar pengumuman demi pengumuman oleh Menteri Kewangan tidak menyentuh soal begitu, soal kumpulan wang simpanan pekerja tentang moratorium, artinya mereka tidak menyantuni kehendak rakyat. Mereka tidak menyantuni apa yang diperjuangkan oleh Presiden dan mantan Presiden UMNO. Apakah mereka memang sengaja membiarkan begitu supaya rakyat memaki hamun Presiden UMNO? Akhirnya bila bajet dari dulu apa semua tu, semua orang bercakap, semua menyalahkan Datuk Seri Najib dan Datuk Zahid Hamidi. Kenapa jadi begitu? Apakah mereka punya agenda politik? Apakah Sesat Agung Barisan Nasional mempunyai agenda politik bila lunyai Presiden UMNO dimaki hamun oleh ahli UMNO, besok ada musim pemilihan, dia nak bertanding Presiden? Apakah itu agendanya? Saya tidak tuduh. Kerana kamu berada dalam kabinet. Baik sangat kamu dengan Presiden dan dengan Perdana Menteri. Kau tidak, takkan boleh kamu jadi orang tengah lah begitu dan sebagainya. Takkan tak boleh disantuni. Tan Sri ini nak bagi tahu ni, perjuangan UMNO hendakkan EPF moratorium. Dua benda ni. Dan ini tak ada kena-mengena dengan duit kerajaan. Tan Sri kena tegas. Takkan itu tak tahu. Takkan itu masih nak jilat lagi tangan Perdana Menteri. Ini saya jadi marah lah benda begitu. Sebab kamu mengaku kamu baik. Kamu mengaku sebagai kamu lah orang yang berkeupayaan
untuk mendamaikan antara Presiden UMNO dengan Presiden PBM Tasimuddin. Ini yang saya fikirkan, Saudara Syami. Ini saya sebut satu ni. Sebab Setiausaha Agong Barisan Nasional yang dilantik oleh Dr. Zahid Hamidi, kamu diberi nyawa, kalah bertanding timbalan Presiden. Kerana kamu juga memberikan sedikit kekecewaan di hati Datuk Mak Hassan. Tapi Presiden berlapang dada suci hati ambil kamu sebagai Setiausaha Agong dan lantik kamu sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional. Dan kamu menyatakan kamu berkeupayaan orang yang paling baik untuk berunding dengan Perdana Menteri. Takkan isu kumpulan wang simpanan pekerja dan isu moratorium wang ataupun hutang yang tidak ada kena-mengena dengan kerajaan, kamu tak boleh sampaikan pada Perdana Menteri. Kalau kepentingan kamu sampaikan. Kalau kepentingan rakyat, kamu abaikan. Kamu tidak layak berada di situ. Dan akhir sekarang ni orang makin hamun Presiden. Saya bukan nak membela Presiden UMNO, tidak. Tapi kesan daripada itu. Dan begitu juga apabila berlakunya PAS menyertai dalam Perikatan Nasional. Ia kena maki Presiden. Memang saya dapat terima daripada warga netizen, teman-teman yang lain, tu bagi tahu Presiden keluar saya lah. Memang kita kata begitu, tapi Presiden memikirkan. Sebab kita mencari teman yang sejati. Apakah mereka ini teman sejati? Biskut Mary. Bullshit. Jangan cakap begitu. Saya bukan syok sendiri soal bullshit. Saya memberi pandangan. Saudara boleh memberi pandangan saudara. Sanggahlah. Jangan tiba-tiba saudara jatuh hukum. Saya tidak menjatuhkan hukum. Saudara apa ini Biskut Mary. Nama pun pakai nama Biskut Mary. Nak macam mana? Kalau berani nyatakan nama. Nah, bagi saya itulah keadaannya. Saudara mungkin marah kerana saya menegur, bahawa saudara mungkin menyokong Tan Sri Anwar Musa. Mungkin, saya tak tahu. Mungkin saudara begitu teguh dengan kumpulan ini. Saya bukan cakap syok sendiri, tidak. Saya memberi pencerahan. Nak marah-marahlah. Sebab itu saya katakan, ruangan ini sekadar pencerahan yang saya tahu. Dan saya memberi pandangan kedua, ketiga. Jadi setelah saudara nak marah, kenapa? Tak tahan. Memang saya tahu kebenaran itu satu ketika nanti akan wujud dengan sendirinya. Tapi setiap kali kamu mau membela itu sebagai kebenaran, setiap kali itulah kamu dilihat salah. Bagi saya cakap terus terang, tentulah saya kecewa bila melihat adanya teman-teman yang seperjuangan, teman-teman yang disantuni oleh Presiden UMNO sebagai teman yang sejati, mereka sanggup mengkhianati perjuangan kita. Saya harap warga UMNO kukuh, kental, kita berada dalam UMNO, kita berhadapan, come what may. Bagi kita membujur lalu, melentang patah. Kita jumpa lagi malam besok, kita bersiaran, kita membincangkan lagi apa nak berlaku pada parti kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.